Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah agenda awani eksklusif kami bawakan di sisi World Urban Forum 2022 yang berlangsung di Katowice, Poland. Di mana saya berada di sebuah taman. Di hujung sana ada Monumen Kebangkitan Selesian dan di hujung sana itulah tempatnya lokasi berlangsungnya World Urban Forum. Segalanya berkaitan dan juga terletak sebelah menyebelah. Dan Katowice ini memiliki satu karakter ataupun satu sejarah yang panjang. Tapi secara asasnya apa yang ada pada hari ini adalah sesuatu daripada hasil perancangan, perubahan dan juga polisi yang baik sejak sekitar 20 tahun lepas, kerana asalnya bandar ini dikenali sebagai bandar arang batu. Ada pollution ataupun ada pencemarannya tidak sesuai untuk didayahuni, tetapi hari ini ia berubah sama sekali. Bagaimana kita boleh mengambil iktibar daripada perkara ini dan juga apa sebenarnya perlu dilakukan? Saya bersama dengan Saudara Hamdan, orang kuat daripada Think City. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga kerana bersama World Urban Forum. Ada beberapa sesi Hamdan bersama sekali. Tapi mungkin kita cerita mengenai Think City dan juga Think City sudah bermula sejak sekitar 12 tahun yang lepas. Sesuatu sudah dicapai. Tapi mungkin ramai yang perlu memahami latarnya, apa yang dilakukan dan juga apa success story yang boleh dibawa. Kalau Hamdan boleh ceritakan. Terima kasih Saudara Zul kerana menjemput untuk bersama Austraawani dalam segmen pada hari ini. Think City ini anak syarikat khazanah nasional yang ditubuhkan sekitar tahun 2009 dengan bertujuan untuk menambahkan daya huni bandar-bandar di Malaysia. So kita telah memulakan program kita di Malaysia bermula di bandar Georgetown, Pulau Pinang, di mana kita berusaha bersama kerajaan, sektor swasta dan komuniti untuk membawa perubahan besar di mana kita menampak peningkatan dan pengimarahan bandar yang mendadak dapat dilihat seperti mana di Katowice, di mana model perubahan bandar yang kita dapat lihat di Pulau Pinang itu adalah salah satu program yang dijayakan Think City bersama kerajaan yang boleh dikatakan telah mendapat kejayaan yang besar. Hamdan, bila orang cerita pasal pembangunan urbanisasi, orang kata, kenapa kerajaan tak buat bandar, tak buat taman macam ni? Kenapa kita tidak ada sistem begini, begitu? Sesuatu perlu dilakukan dengan polisi, tapi pembiayaan itu ramai yang tak fikirkan dan juga usahakan ataupun mudahkan. Think City itu peranannya juga salah satunya. So Malaysia memang telah memulakan program peremajaan bandar ataupun program melestarikan bandar-bandar kita sejak 2010 di bawah Plan Malaysia ke-10. Memang ada fokus khas kepada bandar dan daya huni bandar. Kan bab ke-6 dalam Plan Malaysia. Plan itu memberi fokus khusus kepada program menambahkan daya huni bandar. Dalam Plan Malaysia ke-11, bandar dilihat sebagai salah satu game changer untuk negara kita. Now, saya nak beri fokus khas kepada kenapakah bandar itu penting. Si bandar dalam kehidupan kita dalam zaman kita telah menjadi pemangkin ekonomi. 80% daripada GDP negara secara global datang dari bandar. Dan populasi Malaysia juga begitu. Dan di Malaysia juga kita boleh lihat selain daripada apakah boleh dikatakan penghijraan masyarakat Malaysia dari kawasan perkampungan ke bandar secara mendadak dari tahun 70-an. Kita melihat peningkatan urbanisasi dari tahap 20 sekitar 28% dan kita sekarang mendapat apakah boleh dikatakan number dia dekat 80% dah. Kan? So dalam 50 tahun kita melihat perubahan besar dalam penduduk yang mengambil duduk di bandar-bandar negara kita. Dan bandar-bandar kita juga telah berubah secara besar. So perubahan besar ini juga membawa benda yang boleh dikatakan di mana kita telah berjaya, di mana kita melihat kadar kemiskinan dari tahun 70-an ke sekarang memang telah turun secara mendadak. Perumahan kita berjaya
untuk merumahkan mereka masyarakat bandar kita. Kita telah avoid stingan contohnya. Secara khusus. Because the rate of urbanization di Malaysia itu meningkat secara mendadak. Apa yang berlaku di bandar-bandar barat yang mengambil 200-300 tahun berlaku dalam 50 tahun. So proses urbanisasi yang kita menjalani itu memang intens. Ramai yang katakan hari ni banyak anak-anak muda kata, oh kita perlu, kenapa kita tak, bandar saya tak begini, tidak begitu, tak ada kemudahan berjalan kaki, saya nak naik basikal tak boleh tengah hari panas. Contohnya, itu rungutan-rungutan. Tapi perlu kita akui bahawa kita dalam fasa meraihkan kejayaan yang kita ada dalam aspek urbanisasi, betul? So memang benar Sarah Zul, kita kena pandangan saya ialah kita perlu lihat sebagai glass half full. Kita telah mencapai banyak dalam 50 tahun. Infrastruktur yang meningkat, tambah baik, dan kita melihat investment untuk menambah baik public transportation system, public housing. Tapi memang ada gap jurang yang kita perlu meningkatkan, iaitu itu aspirasi yang Saudara Zul menceritakan tentang aspirasi remaja kita. Mereka juga nak kualiti hidup Dayahuni seperti yang mereka lihat di negara-negara yang berjaya, bandar-bandar yang berjaya, walau sama ada di bandar-bandar di barat Eropah ataupun di Asia seperti di Singapura dan sebagainya. Tapi Hamdan, ramai bila saya memotong kat situ sebab ramai bila kita cakap pasal bandar New York, Tokyo, Osaka ataupun Singapura. Tetapi hakikatnya definisi bandar dan juga perbandaran itu perlu dijelaskan. Mungkin Hamdan dapat ceritakan dalam konteks kita dekat Malaysia macam mana? Right, kalau kita ikut definisi, memang bandar-bandar dan dilihat secara the big cities, the populasi bandar-bandar yang besar seperti New York ataupun Kuala Lumpur, Bangkok. Tapi tempat-tempat seperti Georgetown, Johor Bahru juga dikatakan tempat-tempat seperti Taiping dan Banting juga bandar. So kita perlu faham bandar itu satu terma yang digunakan untuk di mana masyarakat telah datang hidup bersama dalam kawasan setempat yang disusun sebagai boleh dikatakan dengan infrastruktur yang khusus dan pembangunan yang setempat yang memberi fokus kepada you can say that it's like concentrated of people, concentration of people that keeps people in one area. And so there is what Malaysia we need to look at is to say that today Malaysia is seen to be a country with one large urban agglomeration, Klang Valley, and probably smaller cities like Georgetown, Butterworth. But we have great potential to see of how to look at other cities in Malaysia as assets that we can use to strengthen our urban system so that you have more balanced development that allows for the country to unlock the potential of its cities. That means cities can provide urban dividends. A well-organized, well-efficient, sustainable city is a place that is able to bring people out of poverty into prosperity, progress into what you call better quality of life, and providing that services and amenities that people aspire for. Because the reason why people move from, say, rural area to urban area, they want to uplift themselves, both in terms of economically, socially, and also intellectually. But we can also say that it's not about rural and urban. It's about making sure that cities and the rural areas work in a more symbiotic urban system. And that's what we really need to focus in the next journey for Malaysia. It's about how do you now expand and focus to the smaller cities, strengthen our rural urban systems, and have more spatially blind policies. That means that good schools, good infrastructure, good amenities and services across the country. Tapi kalau macam tu semua perlu terlibat. Tidak ada yang kurang. Memang benar. Semua yang perlu terlibat. Projek bandar, projek yang kita perlu fokus ialah bandar. I mean city is the project. Now to make that happen, kita perlu adakan kolaborasi di antara bukan saja boleh dipikul oleh kerajaan. Ia perlukan usaha sama sektor swasta dan masyarakat setempat
dan komuniti-komuniti, NGO perlu berganding bahu. Pengalaman Dan Think City. yang penting sekali, kesemuanya perlu berada dalam boleh dikatakan on the same journey. Jadi the same page of. That means that if everyone is on the same journey, then you can get the lift off. If everyone are going in different direction, then our energy is lost. Our effort doesn't produce the result. Pengalaman Think City sekali dalam masa 12 tahun untuk memastikan bahawa pemegang taruh, the stakeholder yang berbeza-beza ini dapat ada satu aspirasi ataupun perjalanan atau journey yang sama tu. Susah tak? Orang kalau ada mengikut susah. kepandangan Think City memang ia bukan senang, tapi it's not impossible. Dan boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Mengikut track record dan pencapaian Think City, kita berganding bahu dengan kerajaan tempatan, sektor swasta, komuniti-komuniti, dan projek yang kita jalankan memang projek-projek yang diusaha sama. Bukan projek yang diterajui oleh Think City. Projek yang kita jalankan itu kebiasaannya diterajui sama ada kerajaan tempatan ataupun majlis bandaraya, pemilik bangunan. Kita memberi panduan, memberi halatuju, memberi support teknikal, ataupun kadang-kadang memberi aspirasi dan halatuju bagaimana perubahan boleh dijalankan. Saya masih ingat apabila sebelum kita mungkin berhenti sekejap, saya masih ingat kalau dahulunya kawasan-kawasan seperti di Jalan Petaling atau di Balai Polis trafik itu tak ramai orang nak pergi lepak dan juga jadikan tumpuan. Malah di kawasan Masjid India, contohnya di Masjid Jamek contohnya. Ini adalah sebahagian daripada usaha sama Think City dan juga engagement yang dilakukan. Memang betul. Ini program itu kita jayakan bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. So dalam masa 7 tahun kita berkolaborasi dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 7 tahun. Kita berkolaborasi dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita mendapat dana dan support daripada Yayasan Hasanah yang memberi katakan impetus untuk berusaha sama untuk menambah baik kawasan. Dan hasilnya kita boleh lihat hari ini di mana kita melihat penduduk Kuala Lumpur setempat mula datang balik ke kawasan asas Kuala Lumpur. So yang itu kita rasa itu satu program yang mula we can start seeing the result lah. Di mana remaja-remaja penduduk Kuala Lumpur mula datang ke kawasan-kawasan yang sebelum ini mungkin tidak diberi perhatian ataupun fokus. Masa adalah sesuatu perkara yang diperlukan untuk melihat kepada perubahan sesebuah bandar. Tadi Hamdan cerita bahawa kalau di Jalan Petaling ataupun di sekitar Kuala Lumpur itu ambil masa perancangan sehingga 7 tahun untuk sesuatu kawasan itu kembali masyarakatnya untuk pergi dan juga untuk lepak atau bersihrehat kat situ. Bagaimana kita nak memahami bahawa orang nak cepat, orang nak nampak hasil buat projek hari ni, besok dah nampak hasilnya. Mungkin proses tu perlu kita fahami. So Saran Razul, seperti Saran Razul menceritakan tentang bandar Caterfish yang kita berada di sini. Dalam tahun 90-an ini adalah satu bandar mining town yang telah melupus dan dalam situasi yang parah. Dan dalam proses kerajaan di sini telah memberi fokus untuk melestarikan dan menambah daya huni bandar. Kita melihat proses itu telah mengambil lebih daripada 2 dekad untuk membangunkan semula, menambah baik daya huni, dan hari ini kita melihat hasilnya. Dia menjadi tumpuan sedunia dan menjadi host untuk World Urban Forum ke-11. Now, ini bukan khusus kepada bandar Caterfish saja. Kita melihat proses ini, proses yang sama kita melihat di bandar-bandar besar seperti boleh dikatakan di London dalam tahun 80-an. Memang situasi yang di London itu bukan seperti yang mana yang kita melihat sekarang. Dalam masa 2 dekad banyak perubahan telah dijalankan oleh bandaraya bandar London
untuk menambah baik. Dan hasilnya kita melihat bandar jadi satu bandaraya yang menjadi fokus sedunia. Financially dan hasilnya memang seperti ini yang kita melihat di bandar New York City. 80-an dalam situasi parah, perubahan besar, tapi ia mengambil masa 2 hingga 3 dekad. So kita dalam proses melestarikan bandar, kita mengatakan ini bukan 100 meter race. Yang boleh pecut. Ini marathon. We need to pace. It's important that we need to have a plan. We need to make sure that kita ada satu program yang well thought out, yang diusahakan bersama. So plan itu perlu diusahakan bersama dengan komuniti, dengan sektor swasta, dan perlu there must be great amount of ownership to work with them, because at the end of the day, why do we improve our cities? We improve our cities to ensure that the quality of life can be given to the people. So kita menambah daya huni bandar kita untuk memastikan kualiti hidup di bandar itu dapat dicapai untuk masyarakat setempat. So kalau tujuan itu kalau asas tujuan kita itu, so itu kita perlu mesti mengeratkan hubungan dengan masyarakat untuk membawa perubahan. Kena ada engagement, kerana apabila saya mengumpul Datuk Seri Maimunah juga, beliau mengatakan bahawa kalau forum World Urban Forum ini bentuknya inklusif, sifatnya itu kerana urbanisasi dan juga perancangan bandar tidak boleh terpisah di antara pembuat polisi dan juga keperluan rakyat setempat. Dalam aspek itu, bagaimana kita perlu galakkan? Adakah connection itu wujud di Malaysia, dan juga apa yang boleh ditambah baik lagi? Itu satu contoh baik yang ditujukan. Datuk Seri Maimunah telah berganding bahu sebelum menjadi ED UN Habitat, telah berganding bahu bersama Think City sejak tahun 2009, sejak kita mulakan. Kita telah berusaha sama dan memastikan program peremajaan bandar dan melestarikan bandar di Pulau Pinang yang dijalankan itu telah diusahakan bersama komuniti sektor swasta. Dan walaupun kerajaan telah memberi leadership, dia diusahakan bersama. So itu satu contoh boleh katakan local example of how it has been a successful program of working together in partnership, that you can bring big change and transformation that we have seen in Georgetown, where in the last 12 years visitor arrivals in Georgetown today has gone up from 3 million to 9 million. Today it has become today Georgetown is Penang. Pulau Pinang menjadi satu destinasi untuk cultural tourism, untuk pelancongan. Dan orang tak kisah nak berjalan panas di bawah terik matahari di Georgetown memang untuk benar. melihat gambar dan sebagainya. Memang benar. Tapi Hamdan, ini contoh yang kita ada di Georgetown, di Kuala Lumpur. Tapi fokus Think City juga melihat kepada bandar-bandar seperti di Kuala Kangsar, Taiping atau Lenggong contohnya. Ini ada karakter, ada nilai budayanya. Bandar yang berdaya huni perlu mengangkat ciri-ciri dan juga karakter budaya masyarakatnya. Bagaimana itu dilakukan di tempat-tempat lain yang saya sebutkan tadi, di Lenggong contohnya, di Kuala Kangsar ataupun di Taiping? So Sarah Razul memang benar, dalam 12 tahun Think City dia ditubuhkan, kita memulakan program kita di Pulau Pinang, dan kita telah melanjutkan program kita di bandar-bandar lain di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru. Kita akan adakan program kecil di Klang dan bandar-bandar lain. Dan salah satu kawasan yang kita memberi fokus khusus ialah di kawasan yang baru-baru ini kita memberi fokus khusus ialah melihat kepada aset-aset yang ketara di koridor utara. Di mana kita melihat dalam koridor utara itu kita melihat aset budaya dan sejarah yang banyak belum mencapai potensinya. Kita as I can highlight, dalam kawasan koridor utara kita memang ada kawasan UNESCO World Heritage Site seperti Georgetown, dan kawasan arkeologi Lenggong. Kita ada Geopark di Langkawi, kita ada Geopark di Pulau Pinang, kita ada kawasan sejarah seperti Lembah Bujang, bandar bersejarah seperti Taiping, bandar diraja seperti Kuala Kangsar, one of the oldest rainforest belum. So memang aset-aset banyak di kawasan koridor utara. So apa yang kita sedang usahakan ialah bagaimana kita dapat membina satu network dinamik
berasaskan sejarah dan arkeologi yang dapat memberikan tumpuan khusus untuk visitors. Kita melihat data, kita dalam research kita melihat 40% daripada visitors sekarang memberi tumpuan khusus untuk cultural tourism. So di koridor utara memang kita ada aset yang banyak. Kalau kita unlock the value of this, it will become a new focal point for visitors. So what we are doing is that we are starting with a program in focusing in the northern region with emphasis on Lenggong, Taiping, Kuala Kangsar sebagai satu tempat untuk bagaimanakah kita dapat menampilkan aset-aset yang sedia ada di bandar-bandar ini. Bagaimana kita strengthen these towns and cities, and also how do we improve and enhance the quality of life and the local economy. So that's the program that we are running there lah. Hamdan, seringkali juga apabila urbanisasi itu dilakukan secara meluas, kawasan yang dahulunya mungkin dianggap sedikit keluar ataupun di kampung contohnya, ada tapak-tapak arkeologi, mungkin dihambat dengan pembangunan yang tidak dirancang, dan kerana tidak ada akses data dan sebagainya terhadap tapak arkeologi atau tapak bersejarah itu, kadang-kadang ianya musnah begitu saja. Viral beberapa minggu lepas apabila tapak arkeologi di Kedah contohnya, walaupun tidak ada kepastian pasal perkara itu, bagaimana perkara-perkara ini sepatutnya boleh dielakkan? Sekiranya ada engagement yang betul, sekiranya masyarakat setempat pun faham aset yang mereka ada. Memang betul pembangunan yang tidak dirancang ataupun pembangunan pesat akan menghapuskan warisan yang kita, and bila warisan kita hilang, kita tak dapat balik. So yang pertama sekali kita kena protect. That means to protect we must do research, identify. Then make sure that this is identified and then listed. Number two, kita memberi pemahaman kepada rakyat setempat tentang pentingnya kawasan warisan negara kita. Yang ketiga itu mengadakan program-program melestarikan kawasan bersejarah kita untuk membawa visitors. Bila visitors datang, ada penjanaan dana setempat yang akan memberi tujuan untuk rakyat setempat untuk protect dan memastikan kawasan itu dijaga. So yang ini yang perlu dilakukan untuk to protect our historical sites and historical buildings and monuments. Akhirnya sekali ialah masyarakat setempat juga kena ada pengetahuan, ada kesedaran dan juga bagaimana untuk berhubung jalin ataupun engagement dengan agensi-agensi ataupun pihak untuk melestarikan kawasan-kawasan yang bersejarah. Okey. Terima kasih Saudara Hamdan kerana bersama kami daripada Katowici di sini. Terima kasih Saudara Rasul bertemu Saudara di Katowici. Hamdan, banyak program di sini, ada 5 sesi sedap-sedapnya di WUF. Terima kasih kerana bersama kami, dan ini sahaja episod kali ini Agenda Awani istimewa kami bawakan daripada sisi World Urban Forum 2022. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih semuanya.